Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan terangkan tentang bagaimana nak merekodkan bacaan nilam. Okey, untuk bacaan nilam ni adalah semua pelajar akan dapat satu buku untuk merekodkan nilam. Nilam ni dia akan dapat penganugerahan lah jika dia mendapat markah ataupun bintang pengiktirafan. Agenda untuk video ini direkodkan adalah untuk menerangkan yang pertama sekali adalah pengenalan program nilam, seterusnya bahan bacaan nilam, mata ganjaran, jenis buku, jenis bacaan dan juga cara mencatat buku yang telah dibaca oleh murid. Untuk pengenalan, kita akan pergi kepada objektif program nilam ini dijalankan. Yang pertama sekali, melestarikan budaya membaca di kalangan murid dan membantu proses dalam mendapat ilmu pengetahuan. Yang kedua, menyediakan murid untuk menjawab soalan kebat yang diuji keupayaan menakul dan membuat refleksi serta nilai sesuatu aktiviti. Yang ketiga, menggalakkan pelibatan warga sekolah dalam pelaksanaan program dan aktiviti membaca merentasi kurikulum. Dan akhir sekali, menggalakkan pelibatan masyarakat atau komuniti dan pertubuhan kerajaan dan bukan kerajaan. Jadi daripada aktiviti membaca ni kita akan mendapat pengetahuan luar daripada kelas. So maknanya daripada sini kita akan dapat juga bentuk satu murid itu menjadi seseorang yang boleh berfikiran secara kebat lah. Sebab sekarang pun menggunakan soalan dan juga cara penilaian yang memerlukan mereka berfikir dalam aras tinggi. Untuk bahan bacaan, terdapat dua jenis, iaitu yang pertama buku, yang kedua bukan buku. Untuk buku ni terbahagi juga kepada dua, iaitu buku secara fizikal ataupun buku secara e-book. Buku secara fizikal ni adalah buku yang selalu kita pegang, yang kita selak, yang kita boleh pegang tu kan, dia secara fizikal. Yang e-book pula adalah buku yang boleh di-download daripada internet dan juga kemudian dia berbentuk PDF. Jadi kita boleh gunakan device peranti-peranti yang untuk kita baca. Contohnya macam iPad, tablet, handphone. Jadi kita boleh scroll sahaja dalam handphone kita. Untuk bukan buku pula terdapat dua jenis juga. Yang pertama bahan cetak dan juga yang kedua bahan bukan cetak. Untuk mata ganjaran yang akan diperolehi oleh murid, kita boleh tengok pada jadual ni. Okey, untuk muka surat, minimum muka surat adalah yang pertama buku kanak-kanak lah. Maksudnya mungkin muka surat 1, muka surat ke. Yang kedua 41, 61, 81 dan 100 hingga yang lebih lah. Jadi dia ada markah-markah dia. Maksudnya kalau yang kategori yang pertama dia dapat 40 markah dan juga kod dia adalah R110. So maknanya kod-kod ini kita boleh tikkan di dalam buku yang kita dapat, yang buku nilam tu. Nanti kita akan tunjuk lah macam mana borang dia. So untuk kategori-kategori ni dia ada markah dia. Kalau contohnya 1 hingga 40, mungkin kita dapat 10 saja mata ganjaran. Makin banyak muka surat, makin tinggilah mata ganjaran yang akan didapat. Untuk bahan yang bukan buku, untuk mata ganjaran ada juga, contohnya seperti jurnal, laporan, majalah, risalah ataupun macam artikel ke, ataupun rencana, peta, cerpen, ataupun kita boleh tengoklah dekat nombor 3 pun contoh. Dan juga katalog, manual penggunaan, buku skrip dan juga buletin pun adalah salah satu bahan bukan baca tapi kita boleh catatkan dalam nilam. Dan akhir sekali carta organisasi, carta aliran dan sebagainya, poster dan juga komik. Komik itu pastikan komik yang memberi manfaat kepada pelajar. Contohnya komik menjaga alam sekitar, komik keselamatan jalan raya ataupun komik dakwah, komik-komik yang berunsurkan pengetahuan. Itu dikira. Dan juga mata ganjaran pun adalah kita letakkan dan juga kod untuk kita tik dalam borang tersebut. Untuk pengiktirafan bintang pula, pengiktirafan bintang ni akan diberikan kepada pembaca-pembaca nilam atau pecatat-pecatat nilam ni berdasarkan markah yang mereka kumpul daripada sesetengah tempoh macam tu. Jadi untuk satu bintang kita memerlukan 144 hingga 267. Macam mana kita boleh tahu bintang-bintang ni, macam mana kita nak iktirafkan pelajar-pelajar atau murid ini dengan bintang, adalah dengan skor yang dia baca buku tersebut. Makin banyak dia baca buku, makin tinggilah markah dia dan kita boleh skor untuk pengiktirafan bintang.
Untuk maksimum 5 bintang iaitu 720 hingga ke atas. Jadi yang ni memang dia banyak membaca lah dan dia tahu apa yang dia baca, serta dia memang mengamalkan amalan membaca di rumah. Jadi inilah pengiktirafan ataupun bintang yang kita boleh berikan kepada pelajar-pelajar atau murid-murid yang mencapai markah-markah tersebut. Untuk jenis bacaan pula, kita untuk buku ada dua lah, fiction dan juga fiction, bukan fiction. Yang pertama, buku fiction adalah bermaksud buku yang mengandungi sastra yang dicipta dari hayalan rekaan pengarang. Maksudnya rekaan pengarang lah, imajinasi ke ataupun apa-apa yang dikarang oleh pengarang, bukanlah cerita yang ada fakta. Berbeza pula dengan bukan fiction. Bukan fiction ni lebih kepada fakta-fakta yang diambil daripada benda yang terjadi dalam dunia ni. Contohnya macam ensiklopedia ke, ataupun tentang binatang ke, peta dunia ke, macam tu contoh dia. Okey. Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah contoh-contoh buku yang fiction dan juga bukan fiction. Kita tengok seperti di fiction tu, ada cerita pasal superhero, ada cerita pasal hantu ke, ada cerita pasal putera-puteri ke, apa ke, itu adalah reka-rekaan lah. Okey, untuk bukan fiction pula, seperti saya kata tadi, bacaan-bacaan yang mengandungi fakta, alam sekitar dan sebagainya. Okey, untuk bahan yang bukan bacaan pula, kita boleh tengok dekat dalam gambar ni ada jurnal, majalah, peta dan sebagainya lah. Dan kita boleh tengok di kod-kod tu. Kod-kod itu yang kita gunakan untuk tik dalam borang nilam. Yang terakhir sekali, kita boleh tengok dekat situ ada carta organisasi. Carta organisasi juga dianggap sebagai bahan bacaan yang bukan buku, yang kita boleh tuliskan dalam nilam dan mendapat markah. Kita dapat markah. Kiranya daripada bacaan tu boleh dapat markah. Jadi rugilah kalau kita tak mencatatnya dalam buku nilam kita, walaupun kita hanya membaca carta organisasi. Okey, untuk slideshow yang ini adalah menceritakan tentang contoh untuk rekod bacaan murid. Yang macam kita baca lah. Bila kita baca satu bahan tu, kita terus catat di dalam buku nilam ini. Sebab apa? Itu adalah bukti bahawa kita dah baca dan boleh kita dapat markah. Bila kita kumpul untuk membuktikan bahawa kita layak untuk dapat pengiktirafan tersebut. Okey, seperti biasalah, ada tahun, ada hari, tahun diterbitkan buku tersebut ataupun bukan buku. Kita tik di jenis bukan buku, kemudian kita tulis dia punya title, siapa pengarang dia, siapa penerbit dia, kemudian alamat mungkin ada, kemudian yang bawah sekali adalah berapa muka surat, kod apa. Kalau sebelah sini, sebelah kiri adalah buku, yang sebelah kanan adalah yang jenis bukan buku. Untuk rumusan adalah apa yang diceritakan dalam bahan bacaan yang kita baca tersebut. Itu adalah salah satu aktiviti kita untuk wajiblah untuk kita tulis. Maksudnya kita tahu apa yang diceritakan dalam buku, bukan sahaja kita cuma mencatat je nama penerbit, pengarang, tapi kita tahu apa yang diceritakan dalam bahan bacaan tersebut. Jadi ini adalah salah satu bukti juga yang menunjukkan bahawa kita memang baca, memang kita faham dan juga memang kita tahu apa isi kandungan dan informasi yang dimasukkan dalam bahan bacaan tersebut. Kemudian kita kena tulislah kat situ, kita tik, dan juga kalau rumusan memang wajib kita tulis. Maybe ada aktiviti-aktiviti lain yang kita buat semasa kita nak memahamkan informasi tersebut. Kemudian jumlah bahan bacaan yang dibaca. So jadinya dekat situ kita akan tulis lah, kita tiklah buku ke tidak ke, ada kod-kod dia tadi yang kita tunjuk tadi tu. Okey, boleh rujuk di situ. Okey, untuk rujukan contoh, tak tahu nak rujuk dekat mana, boleh sahaja cari dalam buku nilam tu. Di depan-depan tu, buku surat depan ada telah diceritakan sama seperti yang mana yang saya ceritakan tadi. Jadi kalau contohnya ibu ayah ataupun anak-anak sendiri rasa confused nak tik di mana, kod apa, jadi boleh cek semula di muka surat hadapan. Okey, itu sahaja penerangan saya tentang program nilai dan juga rekod bacaan. Jika ada apa-apa masalah atau persoalan, boleh kontak saya di nombor telefon saya. Jadi, kalau tak tahu nombor telefon, boleh cari di mana yang saya postkan video ni. Jadi, saya rasa itu sahaja penerangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum di atas masa dan juga kesempatan.